Fokus dari Sarawak hari ini mengenai keperluan negara ASEAN bangunkan sektor pelancongan melalui pelaburan hijau. Perinciannya bersama Buma Wiyin. Silakan Buma. Buma? Zahira, terima kasih. Menghidupkan semula sektor pelancongan negara-negara ASEAN melalui pelaburan hijau adalah tepat pada masanya bagi menangani isu alam sekitar yang mendesak berpunca daripada pertumbuhan tidak terkawal. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata sebagai pemilik alam yang masih indah, setiap negara harus mengiktiraf jejak karbon dan perintis penyelesaian mampan untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Berucap Persidangan Antarabangsa mengenai Pelancongan dan Hospitaliti Bertanggungjawab ICRTH 2023 di Bogor, Indonesia, beliau menjelaskan setiap negara ASEAN berhak mendapat industri pelancongan yang menyumbang pada masa depan yang lebih hijau dan bersih dengan pelaburan yang bertanggungjawab serta bersifat kolektif. Sektor pelancongan ASEAN juga perlu bertindak sebagai jambatan antara negara, memupuk persefahaman dan toleransi. Ini termasuk melindungi warisan budaya dan memupuk komuniti tempatan yang boleh mengatur pengalaman pelancongan yang mampan. Ia selari dengan tema persidangan kali ini menghidupkan semula pelancongan melalui pelaburan hijau dan melestarikan pelancongan melalui pemeliharaan warisan budaya. Persidangan tersebut antara lain menyediakan platform untuk negara ASEAN bekerjasama, belajar dan mendapatkan inspirasi daripada kisah kejayaan mengenai penjagaan alam sekitar yang mampan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN giat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kesedaran hak-hak pengguna. KPDN juga komited melestarikan budaya kepenggunaan matang, rasional dan berupaya melahirkan generasi muda yang dilengkapi dengan ilmu kepenggunaan secara holistik. Timbalan Menteri Fuziah Saleh berkata ilmu kepenggunaan secara holistik meliputi aspek sosial, kewangan, ekonomi dan persekitaran semasa agar mampu meningkatkan kecekapan pengetahuan, amalan kepenggunaan serta penjagaan kelestarian alam sekitar. Apa yang anda buat pada hari ini akan menentukan rumah anda di masa depan, akan menentukan rumah anda, anak anda di masa hadapan. Kalau hari ini anda buang banyak plastik dalam air, maka ikan, kehidupan dalam air itu akan memakan mikroplastik. Dan akhirnya besok, anda sendiri yang akan makan ikan tersebut yang penuh dengan mikroplastik yang boleh menyebabkan penyakit. Beliau berucap pada majlis penutupan cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2023 di Miri. Pertandingan ini dimenangi oleh Maktab Tentera Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tempat kedua dan ketiga ialah Sekolah Kebangsaan Tanah Merah Negeri Sembilan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan Ipoh Perak. Program ini telah disertai sebanyak 600.1 buah sekolah terdiri daripada 2,564 pelajar dari seluruh negara. Baik, jalinan kerjasama antara China dan Sarawak telah menghasilkan manfaat terutamanya dalam aspek perkembangan ekonomi, perdagangan dan modal insan kepada negeri ini. Duta Besar Republik China ke Malaysia, Ouyang Yuching berkata, syarikat China terus berkembang maju dan meningkatkan pelaburan mereka di Sarawak. Jelasnya, syarikat Long Yi misalnya telah mendirikan loji pengeluaran fotovoltaik monokristalin silikon untuk keseluruhan rantaian industri dan dijangka akan melaburkan lebih 5 juta ringgit di Sarawak pada tahun ini. Menurutnya lagi, Bank of China dan Industrial and Commercial Bank of China pula menyediakan sejumlah besar peluang pekerjaan untuk warga tempatan di mana kedua-dua bank tersebut mempunyai hampir 100% pekerja tempatan dalam perusahaan yang dilaburkan di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika melakukan kunjungan hormat ke atas Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian di pejabatnya di Kuching semalam. Ouyang menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas bantuan kepada pembangunan perusahaan yang dibiayai oleh China di negeri ini. Seorang warga emas lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya berlanggar dengan sebuah kereta di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob di Kuching pagi semalam.
Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmon Bachah berkata dalam kejadian kira-kira 9.40 pagi itu, kereta yang dipandu seorang wanita tempatan berumur 26 tahun dalam pergerakan dari arah bulatan Sesko menghala ke bulatan Samariang. Akibat daripada kemalangan tersebut, warga emas berumur 68 tahun itu mengalami kecederaan parah dan dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan dan disahkan meninggal dunia kerana kecederaan di bahagian kepala. Manakala pemandu kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan melulu atau berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Baik, polis Bedawan menahan 5 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes mendatangkan kecederaan parah dan merusuh di sebuah premis makanan di Matang, Kuching awal pagi semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Bedawan, DSP Lim Jo Siung, dalam kenyataan medianya berkata, kelima-lima suspek berumur lingkungan 20 hingga 45 tahun ditahan menerusi satu operasi yang digerakkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak dan Daerah Bedawan kira-kira pukul 2 petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 1 pagi itu, seorang lelaki tempatan berusia dalam lingkungan pertengahan 30-an yang sedang makan malam bersama teman wanitanya telah didatangi 5 suspek. Salah seorang suspek menuduh mangsa mempunyai hutang dengannya namun dinafikan oleh lelaki terbabit. Tidak berpuas hati dengan penafian tersebut, suspek kemudiannya bertindak membawa keluar lelaki berkenaan dan memukul menggunakan objek berupa kayu hoki sebelum dilibas dengan parang. Lelaki terbabit cuba untuk melarikan diri namun tidak berjaya dan menyebabkan kecederaan di bahagian badan dan kaki. Menyedari mangsa telah cedera, kelima-lima suspek kemudiannya melarikan diri manakala mangsa dirujuk ke Hospital Umum Sarawak. Mangsa dilaporkan dalam keadaan stabil namun memerlukan pemerhatian rapi kerana kecederaan dialami. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan Seksyen 148 Kanun yang sama. Seorang lelaki warga Indonesia cedera apabila tangan kirinya tersepit pada sebuah mesin di sebuah kilang baja di Kidurong, Bintulu pagi tadi. Kejadian berlaku ketika mangsa yang berumur 28 tahun menjalankan kerjanya di kilang tersebut. Beberapa anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kidurong telah ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 8.35 pagi. Pasukan bomba menggunakan peralatan khas untuk memotong skru pada bahagian mesin itu untuk mengeluarkan tangan mangsa. Mangsa kemudiannya dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak.